الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ni kita akan mulakan satu perbincangan satu surah yang baru, surah yang keempat daripada grup yang ketujuh ni yang telah kita bincangkan daripada permulaan hari itu. InsyaAllah kita malam ni kita memulakan satu bincangan satu surah yang amat menarik, kan? Yang banyak perkara yang akan insyaAllah kita pelajari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan insyaAllah mari kita sama-sama menghadap pada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni seolah-olah seperti mana kita sedang mendengar ketika mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka pandangan dan juga apa yang mereka fahami, sikap dan juga persediaan mereka ketika sedang berhadapan dengan wahyu Allah SWT yang turun berterus menerus dalam masa demi masa dalam kehidupan mereka, kan. So dalam bentuk macam ni lah insyaAllah kita nak sama-sama, kan, khususnya surah yang baru yang kita akan bincang malam ni, juga surah Makkiyah yang insyaAllah akan menyambung lagi perbincangan kita, tentang bagaimana Al-Quran Karim, Allah SWT berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, khususnya golongan Al-Malak Quraisy ni yang menghadapi atau menentang gerakan yang dimulakan oleh Rasulullah SAW. So gerakan dakwah, gerakan yang dakwah ini yang berisi peringatan yang penting, kan, peringatan kepada kaumnya bahawa mereka telah melakukan kesalahan dan mereka berada di dalam keadaan yang salah, kan? Dan perlu membetulkan diri mereka, kan, perlu membetulkan makna kehidupan mereka, perlu membetulkan makna tujuan dan juga hakikat yang sedang mereka lalui dalam kehidupan mereka ni, kan. Dengan latar belakang ni datangnya Rasulullah SAW memberi ancaman kepada kaum dia bahawa Allah SWT akan mengazab mereka seandainya mereka terus menerus dalam keadaan yang ada ni, kan. Jadi ada prinsip-prinsip penting yang dibawa oleh Al-Quranul Karim ni, yang kita sebut dulu, masalah tauhid kepada Allah SWT ni diperkukuhkan kembali, diperkasakan kembali, kemudian dan dibersihkan juga, kan. Jadi insyaAllah kalau sempat, kan, kita tengok apa yang berlaku pada perkembangan selepas ni, mungkin kita akan mulakan perbincangan grup yang kelima tu selepas habis grup ni, kan. Grup kelima ni menekankan tentang hujah-hujah tauhid, kan. Grup ketujuh ni hujah-hujah tentang azab ke atas mereka yang mendustakan hari pembalasan, ancaman Rasul ni, kan.
Dan insyaAllah dengan latar belakang ni kita mulakan tafsir surah Al-Ma'arij ni. Kalau surah Al-Mulk, kembar dia adalah surah Al-Qalam, kan? Yang kita telah bincangkan bagaimana surah Al-Qalam ni melengkapkan perbincangan surah Al-Mulk tu. Dan surah Al-Qalam ni lah diperkenalkan kumpulan yang menjadi latar belakang kepada tujuan perbincangan besar dalam surah Al-Mulk, kan? Dalam surah Al-Qalam disebut kumpulan tu dengan sifat dia, kan? Dan dalam surah Al-Haqqah perbincangan tu dilanjutkan lagi dengan mendetailkan, kan? Tentang diberikan hujah-hujah yang meneguhkan apa yang nak disampaikan kepada mereka, kumpulan yang diperkenalkan dalam surah Al-Qalam, kan? Kemudian dalam surah Al-Ma'arij ni, surah Al-Ma'arij ni adalah surah yang menjadi kembar kepada surah Al-Haqqah, kan? Tema utama dia sama juga, masih lagi tentang amaran tentang kedatangan hari pembalasan dan balasan yang akan diterima oleh mereka yang mendustakan akan kedatangan azab Allah Subhanahu Wa Taala ni. Begitu juga dalam surah Al-Ma'arij ni Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sumpah juga, kan? Yang menyentuh juga tentang isi yang masih lagi menjadi tema utama kita ni, kan? Menyentuh tentang mereka yang mempersendakan hari pembalasan dan menyatakan sikap mereka yang amat sombong dan yakin, kan? Sedangkan balasan azab yang Allah janjikan semakin menghampiri mereka ni, kan? Kemudian Allah SWT dalam surah ni kita akan juga memahami tentang perkiraan Allah SWT, kan? Menjawab kesempitan pandangan manusia ni, kan? Kerana manusia dia menyangka bahawa Allah SWT juga mengira dalam perkiraan Allah SWT ni berdasarkan kepada skop ataupun paradigma waktu yang manusia gunakan dalam kehidupan, kan? Tapi Allah SWT sebut dia akan diperkenal dalam surah ni. Allah SWT mempunyai sistem, kadar perkiraannya sendiri, kan? Yang tidak dapat difahami oleh manusia sepenuhnya, kan? Jadi apa yang manusia disuruh terima adalah beriman kepada Allah SWT dan meyakini bahawa apa yang Allah SWT lontarkan ini adalah satu perkara yang benar, kan? InsyaAllah kita akan meneroka perkara yang surah yang menarik ini, insyaAllah. Mari kita sama-sama mulakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 blok yang kita akan tengok, kan? Blok yang pertama ayat 1 hingga 7, kan? Yang mengingatkan golongan kufar ni yang memperolok-olokkan ancaman hari pembalasan, bahawa mereka mempersoalkan bila nak datangnya, kan? Tak datang-datang pun lagi, kan? Dan malah kalau mereka mati pun, kan, lama lagi masanya mereka akan jumpa hari kehancuran yang dijanjikan tu, kan? Begitu juga, kan, mereka menyebut, kan, itu antara isu besar yang dimulakan dalam perbincangan dalam blok yang pertama ni, kan, ayat 1 hingga 7 ni. Allah SWT akan jawab dengan jawapan yang amat menarik yang kita akan tengok sekali lagi, insyaAllah. Kemudian blok yang kedua, kan, ayat 8 hingga 18, kan? Sekali lagi Allah SWT mengulang lagi gambaran, sebab ini adalah surah kembar kepada surah Al-Haqqah, kita kata, kan? Gambaran tentang kegerunan hari kehancuran apabila terjadinya kehancuran. Gunung ganang akan menjadi debu, langit menggelegak, kan?
dan manusia semua akan cuba melarikan diri daripada azab ini dengan azab selepas hari kehancuran ni, ketika mana manusia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Taala, semuanya akan cuba untuk menebus diri mereka dengan apa saja cara yang mereka ada, kan. Yang akan menjelaskan kepada kita bahawa apa yang mereka kejar di dunia ini sebenarnya adalah merupakan perkara yang sementara dan palsu saja sebenarnya, kan. Sebab manusia akan tinggalkan dia pada masa datangnya kebenaran yang dijanjikan Allah Subhanahu Taala ni, kan. Blok yang ketiga, ayat 19 hingga 35, kan, menceritakan tentang keadaan manusia yang di dunia ni, kan, kumpulan yang mendustakan hari pembalasan ni, mendustakan juga azab mereka yang menolak hari pembalasan ni, dan juga, kan, keadaan mereka yang biasanya akan disertakan dua-dua ni sekali, kan. Bila diceritakan tentang orang yang mendustakan, akan juga diceritakan tentang orang yang mendapat balasan yang baik, kan. Dan blok yang keempat, yang terakhir, kan, juga, kan, Allah Subhanahu Taala melontarkan ingatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, kan, seperti mana susunan yang kita jumpa dalam surah yang sebelum ni, kan. Di hujung biasanya Allah Subhanahu Taala akan kembali mengingatkan Rasul, kan, tentang hakikat perjalanan dakwah yang dipertanggungjawabkan ke atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. InsyaAllah kita tengok, kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala telah bertanya, kan, past tense, kan. Sa'ala ni past tense kepada, kan, sa'ala ni dia telah bertanya, kan, past tense, ganti nama dia ketiga, kan, lelaki. Sa'ala sa'ilun. Sa'ilun ni seorang penanya, kan. Seorang penanya telah bertanya, kan, bi'azabin waqi', tentang azab yang pasti terjadi ni. Apa yang menjadi perbicaraan kita kata ni, ini adalah masalah masa, kan. Mereka mempersenda-sendakan ancaman azab yang dijanjikan oleh Rasul yang nampaknya tak sampai-sampai lagi pada mereka, kan. Ini adalah isu yang akan disentuh dalam di permulaan mukaddimah kepada surah Ma'arij ni, dimulakan dengan ini, kan, menjawab pertanyaan ni. Dia perkataan sa'ala ni, kan, sa'ala bahasa Arab dia diikuti dengan preposition, kan, preposition be. Sa'ala sa'ilun bi'azab. Bila diikuti dengan be ni, dia membawa makna kepada, ada dua, kan, keadaan yang satu, keadaan yang isti'jal ataupun menanyakan bila lagi kesegeraan, kan. Dia ada maksud penyegeraan kat situ, kan. Bila lagi nak jadi ni, kan. Sebab tu dia tanya sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', bila akan terjadi ni. Soalan macam tu, kan. Ya. Kemudian dia juga mempunyai makna istihza, isti'jal dan istihza. Istihza ni ialah mempersendakan sesuatu, mempermain-mainkan sesuatu, kan. So sa'ala sa'ilun ni bukanlah, bila dia sa'ala sa'ilun bi sesuatu, dia adalah keadaan yang pertanyaan yang negatif, kan. So ada dua kemungkinan yang dibincangkan. Satu, suasana orang tu tanya istajal, minta supaya cepat-cepat dijelaskan bila, kan. Yang kedua, tentang dia suasana yang mempermainkan sesuatu, kan. Jadi mereka ni minta supaya disegerakan, kan. Seperti kita faham, inilah yang akan dijawab oleh Allah SWT di
dalam bahagian ni kan. Ini dalam, boleh tengok dalam notes tu ada contoh-contoh lain dalam Al-Quran, dalam ayat lain dalam Al-Quran yang digunakan juga tentang maksud ni kan. Yasta'jilunaka bil azab, yasta'jilunaka bi al azab kan, maksudnya disegera, dia minta segerakan azab ni kan. Jadi mereka ni kan bertanya kan tentang azab ni, tentang masa dia kan, bila ataupun kenapa tak jadi-jadi lagi kan. Seolah-olahnya ni macam betul ke kan, boleh percaya ke Muhammad ni kan. Kalaulah betul, pastilah kita telah pun sampai pada kita kan. Nampaknya dia juga bawa cerita yang membesar-besarkan saja kan. Macam itulah maksudnya lebih kurang kan. Dan ini sebenarnya kan, setiap sesuatu yang mereka pertanyakan ini, dia ada kesan kepada Rasulullah SAW. Sebab itu dalam setiap di hujung apa, macam dalam surah Al-Haqqah ni, isu dia adalah tentang benarnya hari pembalasan tu kan. Al-Haqqah ataupun waqi' kan, benarnya hari pembalasan itu juga menjadi tekanan kepada Rasulullah SAW. Sebab itu di hujung surah tu Allah SWT mengingatkan Rasul supaya jangan risau tentang masalah tu. Di dalam surah ni diperingatkan lagi Rasul, tapi masalah yang berkaitan dengan ni pula, masalah berkaitan dengan masa ni kan. Jadi sebab itu Rasul SAW tertekan kan, sebab soalan ni soalan yang amat menggugat. Tapi Allah SWT sentiasa mengingatkan Rasulnya bahawa ini bukan urusan Rasul, tapi adalah urusan Allah SWT sendiri. Allah SWT kan. Jadi pertanyaan daripada siapa? Lil kafirina laisa lahu dafi'. Kan? Bagi orang-orang kafir sebenarnya tidak ada seorang pun, lil kafirin, kepada orang kafir ni, laisa lahu dafi', tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya kan. Menolak apa? Minallahi dzil ma'arij, menolak kan, menolak azab Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menolak kan, bagi orang kafir ni, lil kafirin, bagi orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala kan. So, lil kafirin ni merujuk kepada sa'il kan, ayat pertama tadi sa'il tu ialah kafirin, orang-orang yang ingkar. Dia pasti akan datang kepada kafirin yang mempersendakan kedatangan dia kan. Sepatutnya mereka ni, maksudnya implikasi ayat ni adalah merasa takut kerana bila sampai masanya mereka ataupun sembahan-sembahan mereka yang mereka rasa akan melindungi mereka, sentiasa dapat ada kuasa yang istimewa yang boleh menandingi ataupun boleh memudahkan mereka mempermainkan seolah-olahnya ancaman-ancaman Allah SWT. Sebab ada kuasa lain yang akan boleh untuk mereka seolah-olah macam mereka boleh rasuahkan untuk sampaikan apa yang mereka nak sampai ni cepat kepada Allah SWT. Itulah implikasi adanya sembahan-sembahan ni, berhala-berhala, ilah, alihah ni kan. Jadi sepatutnya mereka merasa takut bila sampai masanya kan, semua ni pasti tidak akan dapat mengelakkan mereka daripada azab Allah SWT. Nanti akan dihuraikan lagi tentang ni selepas ni kan, dalam ayat surah ni. Minallahi dzil ma'arij, daripada Allah yang memiliki tempat-tempat naik kan, yang ada berbagai-bagai tahap, tangga-tangga dia kan. Al-ma'arij ni maksud dia adalah tangga-tangga, stairways kita kan, tempat naik kepada satu tempat kan. So dia ada tangga-tangga yang level yang tertentu kan. Jadi Allah SWT nak jelaskan kenapa disebut daripada Allah SWT, azab ni daripada Allah yang memiliki al-ma'arij ni kan. Sebab pada perkiraan Allah, framework
Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama seperti mana yang dibayangkan oleh orang-orang kafir ni, kan? Masa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi manusia tidak sama dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab masa yang kalau di dunia ni masanya beribu-ribu tahun, bagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa kesan pun, kan? Kerana masa ni tidak, sebenarnya pada hakikatnya masa ni tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masa ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikesankan oleh peredaran bumi ni, kan? Peredaran bumi, matahari dan sebagainya, kan? Bulan. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semua ni tak ada, sebab Allah yang mencipta semua ni, kan? Jadi perkara ni tak dapat difahami oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai, kan, gambarannya jauh daripada apa yang manusia faham, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tempat-tempat al-ma'arish ni. Apa dia yang dia maksud dengan al-ma'arish ni, kan? Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaih fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di mana para malaikat dan ar-ruh, kan? Ruh ni, kan? Dekat sini maksud dia siapa dia? Maksud dia Jibril, kan? Jadi disebut malaikat dan Jibril. Jibril ni malaikat juga sebenarnya, kan? Tapi dia adalah malaikat yang ada kelebihan, kan? Dia penghulu pada semua malaikat. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, bila diceritakan yang umum kemudian yang khusus, menunjukkan yang khusus tu dia ada kedudukan yang tertentu, kan? Sebab biasanya juga disebutnya, kan, solat, kemudian disebut rukuk, kan? Jadi ada kedudukan yang tertentu yang nak dijelaskan oleh yang khusus ni, kan? Jadi ini ayat adalah ayat mutasyabihat, ayat yang menjelaskan kayu ukur berbeza dalam perhubungan tugasan malaikat ini dengan Allah, yang menunjukkan kayu ukur berbeza Allah SWT di luar sistem masa yang ada pada manusia, kan? Jadi sebenarnya, kan, al-ma'arish ni Allah ceritakan di mana para malaikat dan Jibril, kan, ilaihi ta'ruju, naik kepada Allah SWT, kan? Naik kepada Allah SWT, dia ma'arish ni tempat naik lah, kan? Ta'rujul malaikah ni, mereka naik menghadap Allah SWT pada Tuhan dalam sehari, kan? Fi yaum, dalam masa sebenarnya, kan? Masa, sebab yaum ni boleh jadi masa ataupun hari, kan? Jadi dalam kadar masa di sisi Allah SWT, sehari di sisi manusia ni, sebab ni makna dia sehari pada manusia, kan? Sebab Allah SWT nak tunjukkan, dia ayat mutasyabihat ni dia akan gunakan perkataan yang manusia biasa faham. So yaum ni yaum pada manusia lah, kan? Yaum, sehari yang kamu faham ni, yang setara ataupun standing dengan 50,000 tahun di sisi Allah SWT. Walaupun dia tidak sebenarnya betul-betul standing dengan 50,000 tu, tapi Allah nak bagi gambaran pun, ni ayat mutasyabihat, kan? Maknanya sebab dalam hadis menceritakan, kan, Allah SWT ada hadis sahih yang sebut, kan, hadis qudsi, kan, Allah SWT ni akan turun ke langit dunia ni, kan? Kemudian, kan, di mana ketika itu Allah SWT ni mendengar permintaan hamba-hamba ni, kan? Begitu juga malaikat, kan? Malaikat ni setiap hari ni malaikat ni ada naik dan turun melaksanakan perintah Allah SWT, kan? Jadi pada pandangan manusia, kan, dalam hadis ni disebut hari-hari, tapi di sisi Allah SWT, Allah kata pada apa yang kamu faham, sehari yang disebut dalam istilah Allah SWT ni, dia setara dengan, kan, yaumin kana miqdaruhu, kadar dia adalah 50,000 sanah, 50,000 tahun. Maknanya manusia tak boleh nak bayang, kan? Kalau kehidupan manusia ni pun, kalau dalam setengah teori manusia ni,
permulaan kewujudan manusia ni kan, daripada kalau dalam kajian-kajian Bible dan sebagainya kan, baru dalam 7-8 ribu tahun, paling lama lah 7,000-8,000 tahun kan. Jadi tapi naik turun malaikat ni saja sehari dah 50,000 tahun kan. Jadi tidak dapat dibayangkan oleh manusia sistem ataupun framework yang Allah SWT guna ni kan. Sebab dia di luar sistem masa manusia ni kan. Apa yang nak dijelaskan ni kan, seperti mana dalam surah Al-Hajj ayat 22, ayat 47, surah Al-Hajj surah 22, Allah SWT sebut kan, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka ni, orang kafir ni minta supaya disegerakan azab ni. Wa in yukhlifallahu wa'dah, sedangkan Allah SWT tidak pernah menyalahi janjinya, wa'dahu. Wa in yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan Allah kata sesungguhnya, sebenarnya satu hari di sisi Tuhan kan, 'inda rabbika, di sisi Tuhan kamu adalah seperti 1000 tahun yang boleh pada perkiraan kamu kan. Dia sebenarnya 1000 ke 50,000 ni adalah apa yang Allah SWT nak bayangkan kepada manusia kan? Sebab dia adalah ayat mutasyabihat. Manusia tak boleh nak faham hakikat tu. Cuma disebut dengan kadar yang manusia boleh faham dalam pemikirannya kan. Itu adalah hakikat ayat mutasyabihat macam tu kan. Jadi apa yang sebenarnya nak dijelaskan ni adalah apa yang mereka sangka lama lagi tu, tak sampai-sampai tu kan. Sebab Allah kata yang bila Al-Quran datang, dia akan ceritakan kehancuran ataupun kematian mereka kan. Dan kehancuran selepas hancurnya manusia ataupun mati manusia ni, mereka akan berhadapan dengan mahkamah Allah SWT. Jadi pada manusia seolah-olahnya mati dulu, kemudian yang dah mati tu tunggu dalam kubur punya lama, mungkin ribu-ribu tahun yang lepas kan. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal semua ni dah mati kan, mungkin dekat 2000 tahun lepas dah kan, tunggu. Orang-orang yang terus mempersoalkan, dia kata mereka ni tunggu 2000 tahun lah, tak sampai apa-apa lagi kan, tak sampai lagi apa yang dijanjikan Quran tu, azab tu. Tapi Allah SWT nak jelaskan dia tak sama pada perkiraannya kan. Manusia ni seolah-olahnya bila dia mati saja, habis saja penghujung hayat dia, dia akan berhadapan dengan alam yang baru yang tidak ada lagi sistem masa ni kan. Jadi semua manusia ni seolah-olahnya akan terus mendapat apa yang dia akan dijanjikan oleh Allah SWT bila saja dia mati kan. Bila saja berakhir kehidupan dia di dunia ni, dia akan masuk ke satu alam yang baru, dimensi yang baru yang Allah SWT saja yang maha mengetahui kan. Tapi apa yang diceritakan dalam Al-Quran ni kan, manusia akan terkejut dengan apa yang mereka akan dapati selepas meninggalkan kehidupan mereka di dunia ni kan. Itu adalah apa yang nak diceritakan dalam ni kan. Jadi pandangan mereka ni tertutup dengan apa yang Allah telah jelaskan kerana sikap mereka ni kan. Lepas tu mereka memandang azab ni amat jauh, sedangkan dia sentiasa dekat dalam perkiraan Allah SWT dan akan dilaksanakan mengikut kiraan Allah SWT. Bila saja azab ni sampai, akan tersingkaplah pandangan mereka kan. Ini dalam surah Qaf ayat 22 kan, Allah SWT sebut kan, kamu laqad kanat fi ghaflatin min hadha, kamu berada dalam keadaan ghaflah pada hari ini kan, daripada ini kan, daripada hal ni, hal yang mereka tak boleh nak nampak ni kan. Fakashafna anka ghita'ak fabasaraka al-yawm hadid kan. Maka kami akan singkapkan daripada kamu tutupan yang menutupi mata kamu, dan penglihatan kamu pada hari itu akan menjadi amat tajam kan. Apa yang kita tengok di bumi ni masih lagi tertutup bagi kita
sampailah Allah kata Allah akan singkapkan, kan? Sebab laqad kanat fi ghaflatin min hadha, manusia daripada urusan ni dia tak boleh nak faham, kan? Dia dalam keadaan lalai, kan? Dia biarkan saja perkara ni berlaku dan tidak mengambil perhatian, kan? Tapi bila saja sampai masa dia, Allah kata Allah akan buka, singkapkan pandangan ni, kan? Jadi pandangan manusia pada hari itu akan menjadi amat tajam. Dia akan nampak tajam kerana dia akan terkejut dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT itu datang pada masanya tepat dan tidak ada lebih dan tidak ada kurang masa dia, kan? Okay. Jadi sebab itulah Allah kata kepada Rasulullah SAW, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah Muhammad, wahai Muhammad, dengan kesabaran yang baik, kan? Sabran jamila ni kesabaran yang penuh dengan kemuliaan dan juga ketinggian, kan? Kesabaran ni adalah dengan tidak, kan, apa dia yang nak dituntut daripada Rasulullah SAW, supaya dia tidak mengambil langkah yang tergesa-gesa sebab nak jawab, kan, persoalan orang kafir ni, kan? Dalam surah yang sebelum ni kita telah Allah SWT sebutkan kepada Rasulullah tentang apa yang berlaku kepada Nabi Yunus, kan? Yang berlaku kepada Nabi Yunus, kan, yang telah mengambil langkah tergesa-gesa ni. Jadi sebab itu diperingatkan Rasulullah jangan tergesa-gesa, kan? Inilah sabran jamila ni, kan? Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida, mereka memandang azab itu jauh dan mustahil, kan? Jauh, innahum yarawnahu ba'ida ni jauh, kan? Mereka melihatnya jauh. Wa narahu qariba, sedangkan kami memandangnya amat dekat dan pasti terjadi, kan? Jadi pandangan Allah SWT berbeza dengan pandangan manusia. Ini yang Allah SWT nak sampaikan dalam awal surah Ma'arij yang kita bincang pada malam ni, kan? Jadi ini insya-Allah menjadi bahan penting untuk kita sama-sama fikirkan, kan? Dan fahami, kan? Fahami pada batas dia. Sebab lebih pada batas ni kita tak dapat nak faham lah. Manusia ni kefahamannya pada dia ada framework ataupun kerangka memikirkan ada masa, kan? Hidup kita tak pernah tak ada masa. Sebab kita daripada kecil sampailah kita mati ada masa, kan? Tapi kerangka tak ada masa ni adalah kerangka Allah SWT yang tidak akan dapat difahami oleh manusia kecuali apabila dia kembali kepada Allah SWT. Nanti dia akan masa ni semua akan terhenti dan tidak ada lagi perkiraan ni, kan? Inilah yang Allah SWT ingatkan kepada kita. Jangan tersilap dengan perkiraan kamu, tapi kamu kena faham perkiraan Allah SWT, kan? InsyaAllah Allah SWT sedikit pun tidak akan tersilap dan tidak terlalai. Bila Allah kata pasti akan jadi dengan segera, bila saja tamat riwayat manusia ni, dia akan dapati apa yang dijanjikan ni. Maka itulah kebenaran yang akan berlaku, insyaAllah, kan? Jadi insyaAllah kita berhenti dulu sini. Pagi besok, jangan ke mana-mana, ada lagi perkara yang amat menarik yang kita akan lihat, kan? Sambungan hujah-hujah yang mengingatkan jiwa manusia, kan, supaya insaf dengan kehancuran yang akan datang. InsyaAllah kita sudah dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika.